الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita melafazkan syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia daripada Allah, diberikan peluang dan kesempatan untuk kita bertemu pada malam ni setelah lama tidak dapat kita berada di dalam majlis ilmu. Di atas anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang untuk kita berada pada malam ni, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya pun tak cakap kat 2 minggu ni jadi pelik tu. Bahasa macam tak apa nak bertuih. Jadi secara ringkas yang boleh kita kongsikan pada malam ni, mudah-mudahan ada manfaat. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hidup kita ni tidak sunyi daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah anugerahkan kepada umat manusia ni dalam keadaan yang berbeza. Ada orang dapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang lain. Masing-masing ada habuan ni. Dan kita mengharapkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah-anugerah yang baik. Jadi pada malam ni secara ringkas yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan sekadar perkongsian untuk kita bersama. Tuan-tuan, ada beberapa anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang diberikan oleh Allah. Cuma di sebalik pemberian tersebut, yang saya nak bawa pada malam ni, tuan-tuan, ada 2 anugerah pemberian daripada Allah yang kita tak boleh dapat lah. Kita takkan dapat. Dan ada 2 pemberian yang kita boleh dapat. Dan ada lagi 2 pemberian yang kita tak mau dapat. Jadi yang saya nak sebut pada malam ni, hak tu lah. Jadi kalau habis benda tersebut, kita berhenti insya-Allah. Baik. Jadi di sebalik yang kita sebut tadi ni, tuan-tuan, ada 2 anugerah yang diberikan oleh Allah. Cuma 2 anugerah ni kita tak akan dapat. Hang buatlah guna pun kamu tak akan dapat. Kerana 2 anugerah yang utama ni, tuan-tuan, hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya dan rasul sahaja. Orang lain tak dapat. Jadi kalau tuan-tuan dirahmati Allah, ada di kalangan kita yang mengaku jadi rasul, boleh sembang lain. Tak ada lah. Atas dunia ni, tuan-tuan, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah, maka tak ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad, tak ada, habis. Jadi 2 pemberian yang kita nak sebut ni hanya diberikan pada para anbiya dan rasul. Dan katanya para anbiya ada juga, tuan-tuan, katanya di belah Kuala Nerang ada golongan anbiya dia panggil. Bukan golongan nabi tapi golongan tikbiya. Hak kena bi'a yang ketumbar. Ada orang panggil anbiya juga. Tak ada dah, tu istilah yang kita sebut. Jadi 2 yang disebutkan ni, tuan-tuan, hanya diberikan oleh Allah kepada para anbiya dan rasul. Yang pertama namanya mukjizat, yang kedua namanya irhas. 2 ni hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Orang lain tak dapat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, cuma ada beza. Ambil sedikit maklumat. Baik, yang pertama, tuan-tuan rahmati Allah, bila sebut mukjizat perkara yang mencari adat, yang pelik yang diberikan oleh Allah kepada para rasul, dan perkara pelik ni diberikan setelah para rasul dilantik menjadi rasul. Itu orang panggil mukjizat. Jadi tuan-tuan dengar mukjizat Rasulullah, mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Musa. Bila sebut mukjizat, perkara tersebut berlaku lepas Nabi dilantik. Khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan bila dengar mukjizat Rasulullah, faham dah mukjizat ni berlaku umur Nabi 40 ke atas. Kerana Nabi dilantik menjadi Rasul umur Nabi 40 tahun. Itu dicatatkan oleh para ulama. Kita belajar sirah, kita baca sirah Nabi SAW, tuan-tuan, kita akan dapati betapa hebatnya perjalanan Rasulullah.
dan Nabi dipilih untuk dilantik oleh Allah menjadi Rasul, umur Nabi 40 tahun genap. Lepas tu para anbiya kebanyakan mereka dilantik umur 40. Kebanyakan. Nabi Nuh katanya umur 50. Banyak Nabi semua 40. Kerana umur 40 ni umur yang akalnya lengkap, matang. Lepas tu kalau umur 40 tak boleh nak main semayang ni, jam. Umur 40, tuan-tuan tak boleh nak berubah, tak boleh nak tutup aurat, tak boleh nak belajar macam Quran, jam. Payah. Nak berubah, kena berubah sebelum umur 40. Umur 30, tuan-tuan, ada orang yang berubah selepas anak dia masuk sekolah. Ada. Dia tengok anak dia masuk sekolah, dia terfikir dah, aku buat menatang apa ni, umur 30 lebih. Waktu tu dia nak berubah senang. Tapi kalau mai dah umur dekat 60, baru nak terfikir baca Quran, pakai tak. Ada 10 orang, seorang ikut belajar. Hak lain, dia kata mampu habis nak mampu dah pun. Belajar apa lagi? Pakai boh tu. Dia dah payah lah. Kita jumpa berapa ramai orang tuan-tuan, umur dia ada 60 tahun, dekat 70 tahun. Dia tak pandai nak baca Quran, tak pandai nak semayang. Dan time tu, han suruh buat apa? Dia tak mau dah. Jadi nak berubah sebelum umur 40. Saya tengok malam ni umur 40 kat atas lah, jam lah. Tapi saya duduk dalam masjid. Jadi tuan-tuan pergi tengok di luar. Kalau atas pada umur 40, kamu tak mau berubah nak buat baik, pakat payah. Umur 40 ni dia punya deadline. Jadi para nabi, Allah lantik umur 40. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilantik oleh Allah ketika umur baginda 40 tahun. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian tu, kita baca sirah, kita akan jumpa. Mukjizat pertama, tuan-tuan, Nabi dilantik umur Nabi 40. Dan mukjizat Nabi ni berlambak. Ulama karang kitab pula tulis mukjizat Rasulullah, kita boleh baca. Dan tuan-tuan faham dah, bila sebut mukjizat, ni umur Nabi 40 ke atas. Yang berlaku kat Nabi SAW. Dan apa berlaku kat Nabi antara mukjizat Rasulullah? Tuan-tuan, antaranya Nabi mampu membelah bulan. Ni luar biasa. Perkara mencari adat. Tuan-tuan kena bagi beza adat dengan akal. Adat kata mana? Boleh belah bulan. Ingat kik nak belah-belah gitu. Bulan. Mana boleh terbelah. Adat kata tak boleh. Tapi Allah anugerahkan pada Rasul untuk membelah bulan. Dan tuan-tuan, nak nama mukjizat. Setelah dicabar oleh umat, waktu tersebut umat cabar Rasulullah belah bulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak nama mukjizat, bila dicabar bulan, bulan kena terbelah. Tapi kalau dicabar bulan, kalau betul yang Rasul, hang belah bulan. Belah-belah, bulan tak terbelah, bintang terbelah. Pelik juga tu. Tapi tak nama mukjizat. Sebab tak betul. Minta hak lain, kena hak lain. Nampak kemas, tapi tak. Dia kena tepat. Jadi suruh pokok bercakap. Pokok tak bercakap, batu yang bercakap. Kemas dah tu, tapi tak kena. Jadi mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah untuk menguatkan iman orang beriman dan untuk melemahkan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tak mau sebut banyak. Deadline kita berapa dia tahu? Depan 10 lah. Jadi tuan-tuan faham dah, yang pertama bila sebut mukjizat perkara yang mencari adat yang pelik diberikan oleh Allah kepada Rasul setelah mereka dilantik menjadi Rasul. Semua Nabi bila sebut mukjizat, itu lepas dilantik. Jadi mukjizat kita takkan dapat lah. Tuan tak boleh rebut. Hang beramailah ke mana pun takkan dapat mukjizat. Penampak boleh dapat. Mukjizat tak dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, anugerah yang Allah berikan kepada para anbiya dan Rasul namanya irhas. Dan irhas ni lebih kurang mukjizat dia lah, pelik juga. Cuma irhas diberikan oleh Allah kepada para nabi sebelum mereka dilantik menjadi Rasul. Jadi dua benda tersebut tuan-tuan semua dapat kat Nabi dengan Rasul. Mukjizat umur 40 ke atas kepada Rasulullah contohnya, irhas 40 ke bawah. Jadi tuan-tuan dengar kisah Nabi dilahirkan macam mana berlaku. Pelik. Bilik yang dilahirkan Nabi SAW terang benderang. Main mana cahaya? Umpama bulan jatuh dalam bilik tersebut. Ini tuan-tuan dipanggil irhas. Nabi dibelah dadanya umur Nabi 4 tahun. Awan ikut Nabi ikut atas. Umur Nabi 12 tahun kalau tak salah. Ada kata 13, ada kata 9 tahun. Khilaf para ulama. Tuan-tuan, Nabi berjalan dengan Sayyidina Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW. Jalan dengan Abu Talib nak pergi ke bumi Syam kali pertama.
Umur Nabi 12 tahun, jalan pergi dah. Cara nak dagang, nak berniaga. Umur Nabi 12 tahun. Dan fikir dah macam mana nak hidup di kari. Ni Rasulullah. Kita umur 12 tahun duk cari galaga. Tak sama. Jauh beza. Rasulullah umur 12 berjalan dengan Abu Talib bersama dengan rombongan Mekah. Dan berjalan daripada Mekah nak pergi ke bumi Syam. Bukannya dekat. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan kita dengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai di satu tempat namanya Busra di bumi Hauran di kota Madinah, waktu tersebut ada seorang pendeta namanya Bahira. Dia melihat rombongan ni datang, lalu dia turun sambut. Dan Bahira ni tak pernah sambut orang, pendeta. Dia duduk kalut dengan ibadat dia. Tapi bila rombongan ni datang, dia turun nak sambut. Dan saat rombongan ni datang, tuan-tuan, Bahira turun, tanya mai pada mana, nak pergi mana dan sebagainya. Hujungnya dia kata, saya nak jemput semua mai makan. Saya buat makan sikit. Saya ingin minta sila semua main. Tuan-tuan, bila jemput macam tu, pok ni berjalan daripada Mekah nak sampai situ, kata ulama' duk ada kat 500 kilo lah. Jauh. Bukannya dekat tu. 500 kilometer dah berjalan. Sampai tempat tersebut, tiba-tiba ada orang semawa makan. Tunggu pada bapak ni. Masa kita, tunggu confirm kami mai. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, dia jemput semua mai. Baik. Sampai saat nak makan, semua pakat naik. Mereka tinggal Nabi SAW di bawah. Nabi baru 12 tahun, 13 tahun waktu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, bila pakat naik, Bahira tanya, semua naik ke? Dia kata, ya semua naik. Ada yang tak naik kot. Dia cek-cek balik. Ada. Siapa tak naik? Budak kecil. Tuan-tuan, Bahira kata apa? Aku nak jamu ni pasal dia. Bukan pasal hampa. Yang hampa naik buat apa ni? Kalau bukan kerana budak tersebut, aku takkan nak kelapak jamu hampa. Panggil dia naik. Baik, tuan-tuan, macam mana Bahira boleh tahu kata ada orang tak naik? Kerana dia melihat ada peristiwa yang pelik berlaku pada rombongan tersebut. Waktu mereka berjalan, kata ulama, Bahira melihat ada awan ikut ke atas. Umur Nabi 12 tahun, Nabi berjalan. Tuan-tuan, ada awan follow Nabi ikut atas. Lindung Nabi SAW. Dan Bahira ni ahli kitab. Dia baca kitab dan dia dapat tahu, awan ikut manusia ni, tuan-tuan, hanya berlaku pada Nabi. Ni Nabi akhir zaman. Lepas tu awan ikut dia. Tapi bila rombongan ni naik nak pergi makan, awan tak ikut dah. Maksudnya budak, orang yang dilantik jadi Rasul, yang akan dilantik jadi Nabi akhir zaman, tak naik. Sebab awan tak ikut dah. Maka waktu tu, tuan-tuan dan rahmati Allah, Bahira dapat detect, kata ada orang tak naik. Ni hebatnya Rasulullah. Umur Nabi 12 tahun, ada awan ikut. Dan kalau kita, umur 12 tahun, kita anjing ikut. Ligang ikut belakang. Beza jauh kita dengan Rasulullah SAW. Baik, tuan-tuan, awan ikut ni pelik tak? Pelik. Yang ni namanya irhas. Kerana ianya berlaku pada Rasulullah sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Jadi dua ni, tuan-tuan, diberikan oleh Allah hanya kepada Rasul dan Nabi. Tuan-tuan, tok sodok pudu nak cari mukjizat, tok sodok pudu nak cari rahas, memang takkan dapat. Kerana anugerah ni hanya khusus pada para Nabi. Itu dua, cukup. Abang syukur lah. Tuan-tuan, yang kita nak cari yang kedua. Dua benda yang kita boleh dapat, insya-Allah boleh dapat. Ada peluang. Kerana peluang dua ni, tuan-tuan dan rahmati Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat biasa, orang biasa. Tapi ada kategori ni. Yang pertama, tuan-tuan, anugerah yang diberikan oleh Allah namanya karamah. Jadi karamah ni kita boleh dapat. Cuma karamah ni berlaku di tangan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Karamah diberikan oleh Allah, pelik juga. Perkara pelik juga, anugerah yang Allah bagi, tapi diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Pelik. Dan sebab tu kita dengar ada wali Allah diberikan karamah boleh berjalan atas air, dengar boleh terbang. Ni pelik. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Boleh berlaku tak? Boleh. Ni perkara yang mencari adat. Adat kata tak boleh, adat. Dan kena bagi beza mana adat, mana akal. Kalau tak boleh beza tu, tanda tak ada akal tu. Bagi beza mana adat, mana akal. Dan ada benda yang kita kata mustahil adat. Dia ada orang kata mustahil. Mustahil apa ni? Adat ke akal? Strawberry patutnya hidup di kebadan Highland ni. Tiba-tiba kita kata, disemeling wadah, muhur lah. Tak jangan pergi tengok.
Dan adat kata buah strawberry hidup di tempat sejuk. Adat. Kalau tempat panas, mustahil. Mustahil apa ni? Adat. Biasanya tak boleh. Tapi boleh tak Allah, Pak? Boleh, tak masalah. Kan boleh terima. Adat je tak boleh. Adat manusia biasa berjalan, mana boleh terbang. Adat manusia biasa kalau duduk atas hayang tenggelam, mana boleh berjalan. Adat. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah anugerahkan kepada para awliya, mereka diberikan karamah dan perkara tersebut mencari adat. Ni wali je dapat. Badu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jangan pelik apa yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Boleh dapat benar. Kita je tak dapat sebab kita bukan wali. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita wali antara manusia yang disembunyikan oleh Allah di kalangan manusia. Tak ada siapa tahu. Ni boleh jadi ni. Dalam masjid pada malam ni ada wali, boleh jadi. Tapi kita tak tahu. Dan tuan-tuan, hanya wali saja boleh kenal wali. Dan saya duduk tengok pada malam ni tak ada seorang pun wali. Saya wali. Jangan buat main. Tak ada, kita tak boleh kenal. Allah sembunyikan. Kalau tak salah kata Sayyidina Umar, antara benda yang disembunyikan oleh Allah, siapakah wali di kalangan manusia? Allah sembunyikan. Kenapa Allah sembunyi? Nak suruh kita sangka baik dengan semua orang. Dan jangan duk kata lebih kurang ke orang. Jangan kamu herdik orang ikut dan. Jangan kamu kutuk orang ikut suka. Kerana boleh jadi dia wali Allah Subhanahu wa taala. Hang kan tahu? Cuma adalah tandanya. Sudah ada tanda-tanda wali ni, ada tanda. Ada tanda tak semestinya wali. Tapi tanda tu ada. Dan kalau awan mendung, tanda nak hujan. Tanda. Hujan tak tentu. Tapi tanda ada dah. Jadi antara tanda wali Allah Subhanahu wa taala, dan tanda dia mereka meninggalkan adat manusia biasa. Manusia biasa buat 3 benda. Kasratul kalam, kasratul ta'am, wa kasratul niyam. Banyak makan, banyak cakap, banyak makan, banyak tidur. Ni adat manusia biasa. Kita semua lah. Orang biasa ni banyak makan, banyak cakap, banyak tidur. Dan makan berapa kali sehari kau? Pagi-pagi tiba dah roti canai 4 keping. Okey, sebelah balas pula nasi apa gulai tenggiri ke apa. Hari 3-4 petang kena mi rebus. Pukul 8 malam cakap tiaw. Sebelum nak tidur perpok cik semua pula. Boleh kerja ke darah kita. Normal tu adat manusia biasa. Jangan marah tu tapi tengok budak asrama. Kita tanya ni makan sehari berapa kali? 6 kali makan. Hei, nak mengaji ke nak makan ni? Tak. Adat manusia biasa makan banyak. Bukan tak mau makan. Tuan-tuan boleh tak makan tapi lembek. Tak makan sekali jadi lemah. Nak buat ibadat payah. Tu kena makan. Bila dah makan ada kekuatan boleh semayang, boleh baca Quran, boleh main masjid. Maka nak kena makan banyak. Tuan-tuan nak kenal tanda wali Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan adat ni tapi dia lebih derah daripada kita pergi buat ibadat. Dia makan tak banyak tapi semayang lebih dari kita. Dia makan tak banyak tapi buat amal ni lebih daripada kita. Patutnya tak larat tu kalau tak makan. Tak, lebih daripada kita. Ni tanda. Wali Allah dia tinggal ni yang pertama. Banyak makan. Kita manusia biasa banyak makan. Wali Allah tinggalkan adat. Adat manusia biasa banyak cakap. Bekerja cakap. Wali Allah tak cakap banyak. Menekan benda yang baik. Kalau banyak dia cakap pun semua baik-baik. Dia takkan cakap benda berapa. Kita sudah abang. Bagi salam. Ngapu lah. Bagi salam. Bagi salam ngapu. Dah time tu. Biasa. Manusia biasa. Wali Allah dia tinggalkan adat tersebut. Tuan-tuan dia tak banyak cakap. Kalau banyak cakap sekalipun dia akan cakap benda yang baik-baik sahaja. Ni wali Allah Subhanahu wa taala. 3, adat manusia biasa kita banyak tidur. Banyak makan, banyak cakap, banyak tidur. Tuan-tuan doktor dah nasihat kat kita dah. Kena tidur sehari cukup bagi 8 jam. Kena bagi cukup. Semalam dia tidur pukul 12 bangun pukul 6 baru 6 jam. Kena cari 2 jam ni. Tadi zuhur dan tak ada tidur Jumaat. Tak ada tidur. Lepas asar dan tidur sejam. Dua ada sejam ni, dia boleh hantar maghrib ni. Duduk lena. Nak pergi cukup 8 jam. Tu dah nak marah kan? Mana boleh marah. Adat manusia biasa. Tidur ni kerja tidur. Tidur banyak ni adat manusia biasa. Dan wali Allah mereka tinggalkan tidur banyak. Tidur tak banyak. Nabi Sulaiman pernah dipesan oleh ibunya
Dan Nabi Sulaiman dapat pesanan daripada mak dia. Mak Nabi Sulaiman sebut kepada Nabi Sulaiman, Sulaiman, kamu kena kurangkan tidur pada waktu malam, kerana orang yang banyak tidur pada waktu malam adalah orang yang fakir di akhirat kelak. Na'udzubillah. Siapa yang banyak tidur malam, tuan-tuan dirahmati Allah, maksudnya dia kurang beramal pada waktu malam, orang ni akan fakir. Tuan-tuan bukan miskin, fakir terus di akhirat. Nampak guna? Kita tidur, tuan-tuan wali Allah mereka tinggalkan tidur. Tidur sikit, tak banyak. Tapi tak ada darah naik. Kita tidur tak cukup, darah naik. Darah naik, mula nak meliu. Mula tak apa nak betul dah. Penyakit tu main pening kepala. Dan wali Allah tidur tak banyak, tapi penyakit tak main. Mereka tinggalkan adab. Itu tanda. Dan tengok, kok ada tak kawan kita ada tanda? Kok merebuk. Ada tak? Dia nampak dah kawan kita semua, duk rasa dia ni dah. Cakap tak banyak. Makan tak banyak. Tidur pun sikit-sikit lah. Duk rasa wali dah. Wali torak apa, mayang pun tak. Kena tengok tak lain pula. Wali Allah, dia buat segala kewajipan diberikan oleh Allah, dalam masa sama tinggalkan pula adab manusia. Ini wali. Dan dirahmati Allah, wali Allah, mereka diberikan karamah. Dengan buat main. Ini kedudukan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang boleh terbang, ada yang boleh berjalan tahayak. Ada yang langkah 3-4 tapak sampai tang lain. Tuan-tuan, puak-puak Wahabi tolak benar ni. Bagaimana boleh? Imam Syafi'i baca Quran sehari khatam sekali. Sehari. Kalau masuk bulan Ramadan, sehari 2 kali dia khatam. Kalau guna otak tak lepas. Mustahil kita kata. Mana boleh? Tuan-tuan baca surah Baqarah pun dekat 2 jam lebih 3 jam. Tu pun kalau lancang, kalau merangkak 14 jam. Kalau lancang Baqarah saja pun penat dah. Nak kena berhenti, tekak kerin. Kena menayak dulu. Rehat sah. Tu nak khatam sehari sekali. Bulan Ramadan dia baca sehari sejuzuk, sehari sejuzuk. Tu pun penat. Dia buat jadual. Nak khatam dalam Ramadan, subuh kena baca 4 muka. Zuhur kena baca 4 muka. Asar kena baca 4 muka. Siapa yang istiqamah buat benda tu, hujung khatam. Kena istiqamah tu. 4 muka, 4 muka, 4 muka. Sehari sejuzuk. Subuh baca elok dah 4 muka. Zuhur, asar baca elok 4 muka. Maghrib terlepas. Kalau buka puasa baru kan tak dan baca. Dan nak kampung isyak ni. Tak dan dah. Isyak terlepas dah tak dan. Esok subuh nak puluh nak ngalikan 4 muka terlepas. Duk tertinggal gitu. Lalah tuan-tuan sampai dekat 30 Ramadan. Baru 23 juzuk. Tak ada khatam. Dia kan kata apa? Jadi ya, dah tak baca langsung. Boh tu. Kih apa? Tuan-tuan nak dapat sejuzuk sehari pun dekat nak mampu. Tiba-tiba Imam Syafi'i khatam sehari 2 kali. Dia kata mustahil. Mustahil adat. Mereka ni tuan-tuan diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 24 jam sama dengan kita. Tapi barakahnya waktu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh khatam sehari 2 kali. Macam mana tak khatam? Hang nak khatam celah mana duk baca Facebook dia. Main WhatsApp tak baca, baru main Facebook. Imam Syafi'i tuan-tuan boleh khatam sehari 2 kali. Ni anugerah Allah, karamah yang diberikan oleh Allah. Ada yang langkah 3-4 tapak sampai tang lain. Saya teringat ada seorang guru cerita tuan-tuan kisah seorang ulama lepas semayang. Habis dia semayang, dia bangun. Ada makmum di belakang duk perhati dia. Ini tok guru besar wali Allah. Tapi makmum ni duk tengok kat belakang, dia kata habis semayang duk wirid tak lama tok guru ni bangun. Tuan-tuan terbit di hati dia, tok guru apa ni? Baik zikir pun tak mau, wirid pun tak mau. Terus cuah bangun begitu ya. Kalau bima ajak orang bagus dia tak wirid pula. Kata kat tu. Bukan tak wirid, tok guru duduk saat zikir lepas tu dia bangun. Tuan-tuan dia follow nak tengok tok guru ni pergi tahu. Turun pada masjid, tok guru beli roti yang paling mahal. Roti sedap. Dia kata pula, tok guru jadah apa ni? Ajak orang makan benda biasa-biasa, qanaah, rasa cukup, sikit-sikit pun cukup dah. Ni dia beli hak mahal-mahal. Suruh orang zuhud dan sebagainya, nah, dia beli hak paling mahal. Ni duk sangka buruk. Dan dia follow ni, nak tengok tok guru ni bitang. Dia ikut tok guru ni tuan-tuan, sampailah tok guru ni masuk dalam satu masjid, dan dia pun masuk. Tengok-tengok tok guru ni serahkan roti tadi kepada seorang lelaki cacat. Dia tengok-tengok tu baru dia insaf. Sandak dia. Allah silap dia sangka buruk. Rupanya bagus tok guru ni. Dia hantar makan kat balong ni rupanya. Nyandak ni. Silap.
Dan kalih-kalih pula hilang dah doa tu. Pergi mana? Dia pun keluar balik masjid, Nabi minta maaf. Tuan-tuan dirahmati Allah, keluar-keluar dia tak tahu duduk tahu mana. Tak pernah nampak masjid ni. Dia masuk balik pergi tanya Pak Long Cacat. Saya nak tanya sikit lah, saya daripada kampung sekian-sekian. Ni tak mana ni? Saya tak pernah main. Tak nampak ni jalan. Tuan-tuan, Pak Long Cacat tu sebut, kampung ni dengan kampung kamu jaraknya ratus kilometer. Hamam puih. Gua mana boleh lepas ni? Tu macam mana nak buat ni? Tak ada cara dah. Melainkan kamu kena tunggu Tok Guru tu main pula. Bila dia nak main? Minggu depan. Setiap kali Jumaat pun dia main. Sudah. Pada nak bawa? Kamu kena duduk dengan saya. Dan kata Pak Long Cacat ni tuan-tuan, barulah saya sedap. Sebelum ni Tok Guru ni beli 2 biji je roti. Tapi hari ni dia beli 4 biji. Rupanya untuk hang sekali duduk dengan aku. Beli lebih siap lah. Anduk lah ni. Tuan-tuan dirahmati Allah, baru dia reti. Wali Allah subhanahu wa ta'ala diberikan oleh Allah karamah. Langkah 3-4 tapak sampai tempat jauh. Boleh? Allah dia bagi. Jangan buat main. Sebab tu suruh sangka baik. Dan saya teringat cerita ni pasal ada satu kes berlaku kat saya 2-3 minggu lepas. Saya jatuh parit, lutut longgang. Jatuh parit. Jadi jalan encok-encok, tak pernah nak sedap kaki. Jadi satu ketika pergi mayang di surau, di rumah saya. Dan rahmati Allah, waktu asar tak ada orang. Jadi saya kena naik jadi imam. Waktu duduk tahiyat akhir tak boleh pindah nak gepak kaki. Kena pergi ikut lain kaki. Ada makmum di belakang tengok. Yang saya boleh tahu ni lepas 3-4 hari lepas pada tu, tuan-tuan dirahmati Allah, makmum tersebut tunggu di luar. Waktu tu sihat dah. Alhamdulillah boleh gepak elok. Dia tunggu atas motor, dia kata, Ustaz nak tengok sikit boleh tak? Hari tu saya tengok Ustaz semayang asar, jadi imam. Ustaz duduk tahiyat tak betul no? Dia kata, saya nak tanya Ustaz sakit kaki kan waktu tu? Dia kata, ya jatuh parit tak boleh gepak betul. Waktu tu saya nak minta maaf. Kerana saya dah sangka buruk kat Ustaz. Patutnya saya tanya dulu. Tapi saya kata, mengaji tang mana Ustaz ni duduk tahiyat macam tu? Ada duduk kaki herak tu. Disebabkan saya sangka buruk macam tu, hari ni saya pula tak boleh gepak kaki. Saya kadang-kadang orang kenal aku siapa. Wali ni. Balik gelak orang-orang. Tuan-tuan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, nak buat apa ni? Kalau kat orang biasa kita sangka buruk pun Allah boleh bayar balik kat kita. Kalau kat wali ni lah. Kalau kat orang biasa pun sangka buruk Allah bayar cash kat kita. Dan kalau kamu sangka buruk pada ulama, kamu sangka buruk pada tok-tok guru alim ulama wali Allah, jam. Itu kena sangka baik. Kerana wali Allah mereka diberikan karamah. Dan kita boleh dapat tak karamah? Boleh, tapi duk rasa payah. Nak kena jadi wali bukannya senang. Dan kadang-kadang tak sedap dah jadi wali. Bukannya senang nak tinggalkan adab manusia besar. Lagi duk makan belambak, tidur banyak, cakap banyak, duduk sembang. Ayah. Bukannya senang nak jadi wali. Nak kena penuhkan waktu kita dengan ibadah. Oh, bukan senang. Jadi, tuan-tuan tak boleh dapat yang ketiga. Yang diberikan oleh Allah. Kita boleh dapat karamah ni. Boleh dapat. Tapi payah. Tuan-tuan, itu yang diberikan oleh Allah pada para wali. Ada lagi satu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah juga. Dan yang ni kita boleh dapat. Itu namanya Al-Ma'unah. Al-Ma'unah ni tuan-tuan, anugerah juga daripada Allah. Cuma diberikan kepada mukmin biasa. Hak ni pun kita boleh dapat. Dan karamah dengan ma'unah, benda yang kita boleh dapat. Dan kita nak insya-Allah. Tak dapat karamah, ma'unah pun jadilah. Ma'unah, pertolongan, bantuan daripada Allah diberikan pada mukmin biasa. Pelik juga. Tapi dia orang biasa. Syarat beriman. Dan sebagai contoh, naik kapal terbang terempah. Jatuh. Adat kata mati. Di mana boleh hidup. Setakatlah lah saya tahu. Dan kapal terbang yang terempah, tak ada seorang pun mangsa yang selamat. Semua mati. Setakatlah. Allah alam lah kalau ada maklumat lain. Yang terempah, mati punya. Tiba-tiba tuan-tuan dirahmati Allah, ada orang yang terempah, orang ni semua mati, dia tak mati pun. Nah, takat patah teruk-teruk lugu tak mati pun. Pelik ni. Nak panggil karamah. Karamah torak berapa sampai pendek dia ni. Makan banyak, tidur banyak, cakap banyak. Bukan wali, kita tahu tak ada tanda wali. Tapi macam mana boleh jadi pelik ni? Ini orang panggil ma'unah. Dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, dia jadi kepada mukmin biasa. Dia naik lebuh raya, naik kereta, tiba-tiba ada kemalangan yang teruk berlaku. Teruk. Kereta total loss. Kalau tengok keadaan kereta ni, mati tuan kereta. Kita berhenti sebelah, turun tengok, tanya macam mana mayat? Orang mana?
Muda lagi kan. Betul mayat apa? Ni, tuan kereta ni. Dia bukan tak jadi mayat lah. Lepas tu, dia makan koci lah. Kereta hancur dia kunyah koci ni. Ma'unah. Boleh jadi karamah. Boleh jadi ma'unah. Tuan-tuan, dua benda ni yang kita nak boleh dapat dan kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat karamah, dapat bantuan daripada Allah pun cukup lah. Saat orang lain takut, bimbang dengan COVID dan sebagainya, kita pun bimbang. Cuma kita mengharapkan ma'unah, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat. Pelik. Tuan-tuan, kalau berjumpa dengan orang yang positif, kita akan sangkut. Boleh sangkut. Tapi dengan bantuan daripada Allah, tak sangkut. No problem. Ini ma'unah, bantuan daripada Allah. Boleh dapat. Dengan syarat kamu jadi mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, kita tak boleh dapat mukjizat dengan irhas. Dua, yang kita boleh dapat dan kita nak, iaitu karamah dan ma'unah. Boleh dapat. Dan kalau boleh kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua lagi ni tuan-tuan, yang kita tak mau. Boleh dapat, tapi kita tak mau. Kalau boleh minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa dia dua ni yang hujung ni? Dan yang pertama namanya disebut sebagai istidraj. Allah bagi juga ni, tapi yang ni kita tak mau. Istidraj diberikan oleh Allah di tangan orang fasik. Dia beriman kepada Allah tapi mengekali dosa besar. Dia buat dosa besar, mengekali dosa kecil. Fasik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mau bertaubat. Dia tahu semayang tu wajib, dia malas semayang. Dia tahu aurat kena tutup, pergi saja buka. Ini orang fasik. Tetapi orang fasik boleh diberikan oleh Allah satu benda yang disebut sebagai istidraj. Dan kita tak mau benda ni. Na'udzubillah. Dan apa dia istidraj ni? Allah bagi sebagai jalan untuk musnahkannya. Na'udzubillah. Dia buat jahat, Allah bagi nikmat. Dia tak semayang, Allah berikan kesihatan. Dia buat benda yang haram, Allah bagi lagi rezeki melimpah roh. Pelik ni. Sepatutnya lawan Allah, Allah akan musnah. Siapa buat macam ni akan dibalas oleh Allah, diazab oleh Allah. Tiba-tiba buat tak dapat apa. Hati-hati, itu namanya istidraj. Maaf cakap tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tak seorang pondan. Saya nak sebut haram jadah, tapi takut pula pergi viral buat mampu aku. Tapi nak kena sebut kan haram jadah nguh pun ni. Dan dia boleh sebut apa? Tak ada apa pun. Saya boleh pergi Mekah, saya boleh pergi umrah, saya boleh bagi derma, tak ada apa pun. Tuan-tuan, dia buat maksiat, dalam masa sama Allah bagi lagi nikmat ke dia? Jaga. Ini namanya istidraj. Hati-hati. Allah boleh bagi dan kita tak mau. Apa Nabi sebut? Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitallaha yu'ti 'abdan 'ala ma'asihi, fa inna dzalika huwa istidraj." Atau kama qala. Kalau kalian melihat Allah berikan kepada hamba yang buat maksiat lebih banyak nikmat, taulah tu namanya istidraj. Jaga. Mayang dak harta makin berlambak. Kita hak domai mayang ni kuih sempit pula. Kuih teruk pula. Apa ni? Tuan-tuan dirahmati Allah, alhamdulillah dah dapat istidraj. Tuan-tuan kena syukur pada Allah saat kita diuji oleh Allah. Tuan-tuan tu tanda kita tak dapat istidraj. Alhamdulillah. Sagi-sagi hak tu kena slipper hilang, sagi anu rosak, sagi kena menyakit. Maknanya Allah berikan ujian sebagai tanda sayang. Allah kasih. Tapi kalau kita buat dosa tak dapat apa langsung, menyakit pun tak. Harta pun elok, kuih bertambah. Lagi buat dosa lagi banyak. Ni kena bimbang. Takut tu namanya istidraj. Hati-hati. Pada tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ramai sungguh manusia zaman sekarang yang merasa dia selesa dapat nikmat banyak, meninggalkan kewajipan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingat tu adalah nikmat. Dia sebut alhamdulillah syukur, pada tak tahu tu istidraj. Jaga. Benda ni boleh dapat dan kita tak mau. Dan yang terakhir tuan-tuan dirahmati Allah, namanya al-ihanah. Dan benda ni pun diberikan oleh Allah, tapi kita tak mau. Ihanah diberikan oleh Allah kepada mereka yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang lawan Allah, dan Allah bagi sebagai tanda hina. Istidraj tak nampak hina. Dia tak semayang, tak puasa, tak tutup aurat, Allah bagi lagi banyak kat dia. Ini namanya istidraj. Ihanah, tak semayang lawan Allah, Allah bayar cash terus. Ini lagi ganah. Dan lagi kita tak mau. Ihanah, Allah berikan kepadanya perkara yang pelik, tapi perkara pelik tersebut tuan-tuan dirahmati Allah, kita tak mau. Kerana perkara pelik ni adalah sebagai menghina hamba Allah tersebut. Sebagai contoh tuan-tuan dirahmati Allah, kita pernah dengar
kisah bagaimana orang yang lawan Allah Subhanahu wa taala waktu hidup, dan Allah berikan kehinaan kepada dia waktu nak mati teruk. Berapa tahun koma. Berapa tahun tinggal tulang dengan kulit ni, koma teruk ni. Orang kenal dia ni orang jahat. Dan Allah bagi tadi benda pelik. Firaun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan sampailah jasad dia ada ni. Allah jaga jasad ni. Tak reput. Dan nak kata karamah, karamah pada teruk apa Firaun. Ni bukan karamah dah, ni orang panggil ihanah. Allah nak hina ni. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kena bagi beza ni. Saya pernah dengar ada orang sebut dia korek kubur, dan korek-korek jumpa ada mayat tak reput. Nak tanam mayat lain, korek-korek ada mayat sebelah tak reput. Lalu tuan-tuan dirahmati Allah, tengok-tengok tu tanam 10 tahun dah, patutnya reput. Tengok-tengok tak reput. Tuan-tuan dirahmati Allah, dia pun naik cari tengok siapa dia ni. Rupanya tok guru Quran, duk ajak Quran, duk ajak tajwid, duk buat baik dan sebagainya. Tu imam contohnya. Tu imam buat tabung ni. Dia jumpa lagi mayat tak reput ni. Dan tu imam tak reput tu insya-Allah. Orang tengok tak reput, tu imam mati lama dah ni. 10 tahun dah mati tak reput. Rupanya tu imam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang pembakar naik menyembang kedai kopi kata, hebat tu imam kita. Tak reput noh, aku tengok dalam kubur. Aku tengok dengan mata aku sendiri, pakai duk sembang. Tiba-tiba mai seorang Pak Long, dia kata apa? Dia dengar-dengar orang dia kata tak reput. Kemas apa? Firaun tak reput. Diam. Ni maknanya apa? Ni tak apa nak cerdik. Dan Firaun tak reput ke apa? Dia ni tak reput ke apa? Benda yang sama berlaku pelik, tapi kedudukannya berbeza. Ahli Quran mayat tak reput kerana mereka diberikan karamah oleh Allah. Allah muliakan dia. Firaun tak reput ke hina, bukan ke mulia. Mana sama? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibu-ibu ayah dirahmati Allah, maka yang kita sebut 6 perkara tadi ni tuan-tuan, 2 yang Allah berikan kepada para rasul, hanya pada para nabi dan rasul, mukjizat dan irhas yang kita takkan boleh dapat sembila-bila. Itu hanya diberikan oleh Allah pada mereka, nabi dan rasul. 2 yang Allah bagi dan kita boleh dapat, namanya karamah dan ma'unah. Yang ni yang kita nak. Dan tak dapat karamah pun, ma'unah pun jadilah. Allah tolong kita dunia akhirat. Tapi nak kena beramai. Dan ni masanya beramai. Ni. Maksud kita dah berada di hujung zaman, dan inilah waktu kita beramai. Bukan waktu nak buat benda lain, dah kena amal. Dan duk beramai dah baca al-mulk tiap malam. Duk beramai dah dengan bersedekah. Beramai dah dengan main-main jemaah. Teruskan amalan tersebut. Buat. Kerana amal ni lah yang akan kuatkan iman. Iman kita bertambah, kurang. Bertambah, kurang. Dan tambah dengan amal, dan kurang saat buat maksiat. Dan tengah duk buat amal ni, payah nak buat dosa. Buat iman tengah duk naik. Ni duduk dalam masjid, i'tikaf. Dan dengar kuliah, sekali nak main isyak, nak baca surah Al-Mulk. Main sunat pula. Dan lepas balik pada ni, payah nak buat dosa. Buat iman tengah duk naik. Tapi kalau tak beramai, iman tengah duk down, maka waktu tu mudah nak buat dosa. Waktu iman kita tambah kurang, tambah kurang. Tak sama macam iman para anbiya. Nabi Rasul, iman mereka makin tambah, tak pernah kurang. Kui naik. Para malaikat, iman mereka maintain. Naik benar, turun mudah, duduk dalam tu. Kita tak, kita set naik, set turun. Set naik, set turun. Mau kalau dia naik dan kemas pada malaikat. Tengok buat main. Orang ni saat dia beramai, saat melakukan banyak amal, Allah boleh angkat darjat dia lagi mulia pada malaikat. Tapi saat tak beramai, iblis lagi baik pada dia. Lagi teruk pada iblis boleh jadi. Iman kita tuan-tuan saat tambah, saat naik. Saat tambah, saat naik. Maka tuan-tuan tambah iman dengan melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan amal tadi diberikan karamah dan diberikan ma'unah oleh Allah. Bantuan anugerah yang kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 yang belakang tadi tuan-tuan, istidraj dan ihanah. 2 yang diberikan juga oleh Allah. Tapi kita sangat berdoa kepada Allah, merayu, ya Allah, jangan bagi kat kami 2 tu. Istidraj pun kami tak mau, ihanah pun kami tak mau. Kerana 2 benda ni tuan-tuan adalah tanda manusia tadi akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi, itu yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan adalah sedikit manfaat untuk kita bersama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu-ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah sekalian,
berdoalah banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah dunia dan akhirat, dan teruskan beramal. Dan dengar boleh main masjid, kita main. Dengar kita tak boleh nak main, kita patuh arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa, dia tak boleh nak main. Dan dengan bimbang saat orang tak boleh nak main, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang boleh semayang, tiba-tiba mai haid tak boleh semayang, dan dia tak semayang sebab haid, Allah bagi pahala juga kat dia. Bukan dia tak mau semayang, tak boleh. Kita duduk main semayang di masjid, tiba-tiba tak boleh main. Tak main bukan tak mau main, tapi tak boleh main. InsyaAllah pahala berjalan. Jadi doalah banyak-banyak pada Allah. Semoga Allah berikan ruang dan kesempatan untuk kita sedia mai datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, berjemaah, dengar kuliah, mengutip ilmu-ilmu agama Allah, baca Al-Quran, bersedekah, kerana inilah amal yang kita akan bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf kasar bahasa, silap cakap dan sebagainya. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. InsyaAllah ada masa lapang berpanjang, kita bertemu lagi pada masa akan datang, dan semoga Allah merahmati dan berikan keampunan bagi kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.